Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat pagi ni? Sihat ya? Oh, Kak Aini ada sini. Mak mana? Cik, sihat cik? Oh, lama saya tak nampak cik. Insya-Allah, tabarakallah. Oh, makin ayu walaupun tak nampak. Okey, alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita pada pagi ini untuk bertemu secara fizikal dan juga secara online ya di Masjid Darul Ghufran. Dan pada pagi ini kita akan menyambung ya perbincangan kitab kita iaitu kitab Fawaidul Fawaid. Kita berada di bab yang keberapa? Kak Som. 9. Okey. Kita akan masuk pada bab kita yang ke-9. Tak nampak pula ya orang ujung tu. Mas okey nampak Ustazah? Baru nampak saya, tak? Okey, jadi kita akan masuk pada bab kita yang ke-9 iaitu bab berkenaan dengan pendustaan terhadap para rasul dari masa ke semasa di halaman 169. Jadi sebenarnya pada ayat ini masih lagi ya membincangkan tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala berkaitan hari kebangkitan yang dinafikan oleh orang musyrik iaitu mereka yang tidak beriman kepada Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang pendustaan yang telah dilakukan oleh umat-umat yang sebelumnya. Sebab kalau kita lihat kepada konteks ayat perbincangan kita kan daripada awal surah Qaf yang kita bincangkan tentang pendustaan terhadap hari kebangkitan, konteks perbincangan itu menyentuh pada zaman Nabi SAW. Kalau masih ingat lagi yang saya sebutkan di mana ada seorang lelaki yang dia ambil tulang kan lalu dia taburkan di wajah Nabi. Maknanya konteksnya begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surah Qaf tu tadi untuk membantah perbuatan lelaki itu yang mempersoalkan adakah Allah Subhanahu wa taala boleh mencantumkan tulang belulang yang telah hancur lebur yang telah dia terbangkan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi konteksnya demikian. Mereka ni mendustakan apa yang Nabi bawa. Apa maksud mereka mendustakan? Kerana Nabi beritahu kepada mereka bahawa jangan melakukan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah. Kita akan ada hari kiamat, hari kebangkitan yang mana Allah akan hisab, Allah akan hitung setiap amalan kita. Walaupun kita telah mati kelak. Jadi di sini mereka tidak mempercayai apa yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka. Bahkan mereka mendustakan. Mereka kata, oh Muhammad ni tak betul lah. Apa dia cakap ni semua ikut dia punya pendirian sendiri. Itu. Bagi mereka sedemikian. Dan Allah ingatkan kepada kita, hal yang sedemikian telah berlaku pada umat-umat yang sebelumnya. Yang mana telah Allah Subhanahu wa taala hancurkan umat itu. Allah turunkan kepada mereka dengan azab ketika di dunia lagi. Kerana apa? Kerana mereka mendustakan para nabi yang Allah utuskan kepada mereka. Jadi di sini ya muslimah kita lihat dalam surah Qaf
pada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Allah ingatkan kepada kita bagaimana umat-umat yang terdahulu mereka mendustakan para nabi mereka. Di sini apa kata Allah? Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa ashabur rassi wa Thamud. Sebelum mereka ni maksudnya sebelum musyrikin Makkah ni dustakan Muhammad. Sebelum kaum musyrikin ni kata Muhammad itu gila, kata Muhammad ni kata benda-benda yang tak masuk akal. Sebelum mereka sudah ada di kalangan umat yang terdahulu mendustakan para nabi. Siapa? Allah sebutkan satu persatu. Siapa mereka? Iaitu pertama di sini Allah sebut siapa? Qaum Nuh. Kaum Nabi Nuh. Ya, seterusnya Allah kata wa ashabur rassi, penduduk Ras, wa Thamud, dan kaum Thamud. Seterusnya pada ayat yang ke-13 di situ ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa 'adu wa fir'aunu wa ikhwanu lutin. Dan demikian juga kaum 'Ad, Fir'aun tu kaum Fir'aun dan kaum Lut. Pada ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua lagi kaum di situ. Wa ashabul aikah wa qaum Tubba, dan juga penduduk Aikah serta kaum Tubba. Kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka. Semua kaum ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Qaf itu tadi ya, daripada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Allah kata apa? Kullun, semua mereka yang telah mendustakan para rasul yang aku berikan ataupun aku utuskan kepada mereka, maka berlakulah ancamanku atas mereka, iaitu azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Baik, kita lihat di sini bagaimana Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah beliau memberikan penjelasannya terhadap apa yang terdapat pada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14 itu. Dia kata begini pada muqaddimah di situ, sesudah itu Allah Subhanahu wa taala beralih untuk menetapkan nubuwah. Nubuwah ni maksudnya adalah kenabian. Telah diterjemahkan juga ya di sebelah itu, atau kenabian. Nubuwah maksudnya kenabian. Dengan cara yang sangat lugas, singkat serta jauh dari kerancuan dan keraguan. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita tentang kenabian para nabi yang Allah utuskan bi ahsani taqririn kalau dalam bahasa Arabnya, dengan sebaik-baik penjelasan, dengan sebaik-baik pengakuan yang menunjukkan bahawa mereka datang kepada kaum mereka membawa risalah yang benar. Mereka datang kepada kaum mereka tidak lain untuk supaya kaum mereka yang telah mensyirikkan Allah kembali ke jalan Allah. Semua para nabi begitu cara dakwah mereka. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka untuk berdakwah kepada kaum masing-masing. Pertama sekali yang mereka serukan ialah agar mereka beribadah kepada Allah. Iaitu agar kaum mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Tinggalkan perkara-perkara yang syirik. Buat perkara-perkara yang baik. Itu semua dilakukan oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada kaum-kaum mereka. Sebab itu kita lihat di sini ya, Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Dia Azza wa Jal, iaitu Allah Subhanahu wa taala, memberitahukan tentang diutusnya beberapa rasul kepada kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh ni apa yang mereka buat? Apa dia? Sembah patung. Patung ke berhala? Berhala. Oh, patung dengan berhala lain ya? Sama.
Jangan marah Kak Sun, saya gurau-gurau je. Bulan puasa ni ya, kering kan saya kata. Dia kena bergurau sikit. Okey, pertama sekali kita ada kaum Nabi Nuh. Mereka ni sembah berhala. Berhala ni asalnya bagaimana wujud di situ? Semua nak bercakap. Okey. Macam mana? Apa dia? Masya Allah, tabarakallah. Kak ini lah mengajar. Tak boleh. Masya Allah, tabarakallah. Okey, kita lihat begini. Kaum Nabi Nuh ini, asalnya mereka adalah golongan yang menyembah Allah. Jangan lupa itu. Okey? Asalnya mereka adalah kaum yang menyembah Allah. Orang yang mana ada guru masing-masing yang mengajak mereka semua ini agar beribadah kepada Allah Tuhan yang Esa. Namun, ialah kita lihat ya, zaman dan konteks itu dia berubah. Kan jarak masa yang begitu jauh menyebabkan mereka juga jauh daripada ilmu dan sebagainya. Namun ada riwayat yang menjelaskan bagaimana penyembahan berhala itu berlaku. Jika kita rujuk dalam kitab tafsir Imam At-Tabari, bahkan dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah, mereka ni menjelaskan apa yang terjadi sehingga berlakunya penyembahan berhala pada zaman itu. Asalnya mereka ni begitu taksub dengan guru-guru mereka sendiri. Asalnya begitu. Ya, setiap mereka ni ada guru masing-masing lah. Okay. Dan bila guru-guru mereka meninggal dunia, apa yang mereka lakukan? Mereka ni, yelah kita, guru kita kalau dah tak ada kan, dulu tak ada kamera nak ambil gambar. Kalau sekarang ada, boleh ambil gambar Ustazah Sakinah. Kalau sekarang ada, boleh nampak gambar Ustazah Sakinah. Allah, rindunya Ustazah Sakinah. Tengoklah gambar dia. Ya, boleh tengok video dia mengajar Allah. Pak dia mengajar ya. Tinggalkanlah juga sesuatu ya untuk kita bila dia meninggal dunia. Begitu. Tapi zaman dulu tidak ada. Jadi mereka ni ada rasa rindu terhadap guru mereka. Lalu apa mereka lakukan? Mereka ukir patung yang menyerupai guru mereka. Jadi zaman dulu begitu keadaannya. Ya, mereka ukir patung yang menyerupai guru-guru mereka. Jadi mereka letak patung-patung ini di kuliah-kuliah mereka. Sebab tu kalau siapa yang biasa dengar saya syarahkan tentang hal ini, saya banyak kali kata, kalau saya meninggal dunia, jangan letak gambar saya dalam kuliah Masjid Darul Ghufran. Saya tak redha. Okey, jangan print gambar saya besar-besar, letaklah. Nak letak dekat van jenazah ke? Contohlah ya, nak letak di kuburan ke? Nak letak di rumah ke? Okey, jangan buat perkara yang begini. Sebab apa? Syaitan ini dia akan ganggu kita. Sebagaimana dia mengganggu umat sebelum kaum Nabi Nuh. Ni sebelum tau. Yang mana dia bawa masuk kepada kaum Nabi Nuh. Jadi umat sebelum kaum Nabi Nuh ini, mereka asalnya memang mereka tak sembah patung itu. Mereka cuma letakkan saja. Kan? Di kuliah-kuliah mereka lah sebagai satu bentuk motivasi. Oh, nampak guru ni kan, alhamdulillah, dia rasa semangat untuk beribadah kepada Allah, semangat untuk jadi orang yang baik, mengingati apa yang pernah guru-guru mereka sampaikan. Tetapi, sebab tu saya kata generasi dia beralih, dia berubah, konteks berubah. Zaman begitu jauh sekali yang menyebabkan ada pada satu keadaan dalam beberapa riwayat menceritakan bahawa ada syaitan yang datang menyerupai manusia. Dia pun konon-konon lah ya, duduk dalam kelas ni kata, apa kata kita sembah? Macam tu. Apa kata kita sembah patung ni? Supaya kalian akan rasa lebih dekat pada Tuhan. Begitu keadaannya. Jadi mereka pun mulalah menyembah patung-patung ini yang akhirnya mereka tidak menyembah Allah,
mereka mula menyembah berhala. Sampailah masuk kepada kaum Nabi Nuh ini, keadaan itu berlaku dan mereka tidak mahu meninggalkan penyembahan tersebut. Inilah yang menjadi faktor kepada Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Nuh alaihi salam untuk berdakwah kepada kaumnya. Untuk membersihkan mereka ini dari penyembahan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum Nabi Nuh adalah kaum yang degil. Disebutkan bahawa Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Sekejap ke lama? Lama. Agak-agak Saudara Sakinah berdakwah berapa tahun? Saya nak cerita, saya mula menjadi ustazah ketika usia saya 21 tahun. Ada pakcik teksi tanya saya, "Wah, awak nampak muda dah lama awak mengajar." Dah lama awak mengajar? Lama juga cik. Sekarang umur awak berapa? Saya kata umur saya nak masuk 40. Saya kata gitu. Umur awak nak masuk 40 tak macam 40 awak ni. Dia kata gitulah. Tak macam nak masuk 40. Yelah, ramai orang cakap, tak payah cakap lah. Ramai orang cakap, tak payah cakap. Wah, kira macam mana tu awak dah mengajar? Saya kata, sejak saya mengajar mula-mula, umur saya 21 tahun. Officially saya kata. Tapi umur 20 tu memang dah start mengajar lah. Sebab saya habis diploma tu, saya dah mula mengajar dah. Tempat yang saya mula-mula mengajar di Masjid Kampung Siglap. Saya bekerja sebagai guru yang mendengar hafalan Al-Quran para pelajar lah pada masa itu. Jadi, agak-agak berapa tahun tu saya kena berdakwah? Daripada umur 21 tahun, ambil sampai 40 tahun. Agak berapa tahun? Lama ke? Lama. Kak Nisa kata lama. Tapi tak boleh nak dibandingkan dengan dakwah Nabi Nuh AS. 950 tahun yang mana Allah kata dalam Al-Quran yang beriman kepada dia hanya beberapa orang sahaja. 950. Saya kata, saya berdakwah ini, ada beberapa orang je kritik kita. Jiwanya ya Allah ya Tuhan, ku rasa macam dah tak nak mengajar lagi dah. Kan ada kata, alah ustazah tu mentang-mentang lah doktor cakap gini-gini. Ada orang kecam kita, orang tulis dekat Facebook, orang kritik kita macam-macam, viralkan macam-macam status tentang kita. Kita rasa malam tu, malah nak mengajar. Orang cakap kita mengajar salah, tak mengajar salah. Ajar benda baik pun orang marah. Kita rasa kecil hati. Kita rasa, lah, dakwah ni penuh duri. Penuh ranjau dan duri. Macam nak seberang lautan api. Begitu keadaannya kita rasa. Rasa macam dah nak buang title ustazah tu. Tapi kalau kita lihat Nabi Nuh alaihi salam, Masya Allah, berdakwah 950 tahun. Saya kata, saya dakwah sikit-sikit ni, ada juga ramai orang nak dengar kat sini. Nabi Nuh boleh bilang dengan jari. Ya, boleh bilang dengan jari berapa orang yang nak beriman dengan apa yang dia bawa. Tapi adakah dia meninggalkan dakwahnya? Tidak. Terus-terusan berdakwah 950 tahun sampailah pada satu keadaan yang dia kata kepada Allah, dah tak boleh dah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala hantarkan dengan azab kepada kaumnya. Kita tak kata Nabi Nuh ni berputus asa, tapi kita kata sudah sampai masanya. Sudah sampai masanya untuk Allah membenarkan apa yang mereka dustakan. Sebab bila Nabi Nuh ingatkan kepada mereka tentang Allah, Nabi Nuh ingatkan kepada mereka tentang hari kiamat, tentang azab Allah Subhanahu wa taala, mereka kata apa kepada Nabi Nuh? Bawa datang azab tu. Kau kata Allah datangkan azab kat kita. Mana? Macam tu kan. Mana? Tunjuk. Kalau ayat kita tunjuk tak ada pun. Kau cakap sampai dah 950 tahun, Nuh tak ada satu benda pun jadi. Betul tak? Daripada dulu kau cakap sampai sekarang 950 years. Nothing happened. Kan? Tak ada apa-apa pun berlaku. 950 tahun. Selepas 950 tahun, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka. Apa yang aku janjikan kepada kalian adalah janji yang benar. Fahaqqa wa'id.
janji yang benar, yang tidak ada pelanggaran pada janji itu. Lama mana pun keadaan dan situasi tersebut, ia akan tetap berlaku. Akhirnya, apa yang berlaku kepada mereka? Allah timpakan apa kepada mereka? Banjir. Banjir yang memusnahkan seluruh tempat itu. Yang bakinya hanya mereka yang beriman kepada Allah. Yang naik ke takut isu habis. Yang naik ke kapal yang dibina oleh Nabi Nuh alaihi salam. Itu saja yang kekal pada masa itu. Habis tempat tersebut. Habis segala berhala yang mereka sembah. Adakah berhala itu mampu untuk menyelamatkan mereka? Tak mampu. Sedangkan mereka saling mengingatkan antara satu sama lain. Nanti kalau Nuh datang, dia cakap pasal Allah, jangan dengar. Mereka buat apa? Tutup telinga ni. Kita cakap, bayangkan orang tutup ini. Tutup muka. Bukan tu saja, tutup. Kalau ada tudung, tutup kepala. Sakinah cakap, tutup. Jangan dengar dia cakap. Begitu keadaan mereka. Ya, bukan kata sebarangan. Bukan kita kata, tak nak dengar sudah jalan begitu. Tak. Tapi duduk. Sumbat telinga, tutup kepala ni dengan baju mereka. Dahsyat kaum Nabi Nuh tu. Mencabar Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab kepada mereka. Seterusnya dalam ayat ini Allah sebutkan siapa? Pada ayat yang ke-12 itu. Wa qaumu Nuhin wa ashabur rassi. Ashabur rassi ni siapa? Siapa pernah dengar kisah tentang ashabur rassi? Tak biasa kita dengar tentang. Macam first time dengar. Betul lah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pun tak sebutkan banyak. Tentang ashabur rassi ni, penduduk ras. Ada dua tempat. Satu dalam surah Qaf ini, ya, dan lagi satu Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 38. Ada dua tempat yang Allah sebutkan tentang nama penduduk ras. Nama penduduk ras ni kalau kita rujuk ya dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir, juga tidak diceritakanlah tentang panjang lebar. Yang pastinya Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat dalam surah Al-Furqan ayat 38, ya, dia kata begini. Penduduk ras ini mereka memiliki perigi. Mereka memiliki perigi yang terletak di Azerbaijan. Dia kata gitu. Okey, Imam Ibn Katsir sebut sedemikian. Jadi, perigi ni, apa yang mereka buat dengan perigi tersebut? Mana-mana nabi ataupun mana-mana utusan, saya guna perkataan utusan ya, yang berdakwah, ajak mereka supaya menyembah Allah, mereka akan qataluhu. Mereka akan bunuh dan mereka akan tanam dalam perigi ras ini. Jadi dipanggil sebagai ashabur ras. Orang yang memiliki perigi yang bernama ar-ras itu tadi. Jadi Allah musnahkan mereka. Cuma tak dijelaskan dengan lebih lanjut. Bagaimana cara, kan kalau nabi-nabi yang lain, kaum nabi yang lain Allah jelaskan. Tapi yang di sini yang penting yang kita nak ambil poinnya ialah pemilik perigi yang bernama ar-ras ini Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan mereka kerana mereka membunuh dan menanam para utusan yang membawa dakwah supaya mereka beriman kepada Allah. Kerjanya mereka begitu. Jadi seterusnya, sebab itu ashabur ras ini digabungkan dengan Thamud kerana apa? Disebutkan bahawa mereka ni kebiasaannya ada link dengan kaum Thamud. Jadi para utusan yang berdakwah kepada kaum Thamud itu, kebiasaannya ashabur ras ni akan tangkap. Dan akan masukkan dalam perigi itu, mereka akan bunuh. Sebab itu dalam Al-Quran inilah kata relevannya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan ashabur rasi wa Thamud untuk menunjukkan ada keterkaitan antara kedua-dua kaum ini. Tapi kaum Thamud ini siapa? Kaum Nabi Saleh. Okey.
Kita lihat ya. Kaum Nabi Saleh, ashab Allahu Akbar. Saya terlupa, kepala saya terikat. Terlupa pakai mikrofon. Main jalannya. Comel tak? Comel. Betul tak? Suka Liza tu. Badan dia terkekek dekat belakang. Saya tanya comel ke tak? Tak cermin lah. Cermin sikit kat sini. Lawa-lawa. Okay, tadi yang kedua kita ada penduduk Ros. Okay. Sekejap ya. Pukul berapa? Okay. Ketiga kita ada kaum Thamud. Kaum Thamud tadi Kak Som sebut siapa? Kaum Nabi Saleh. Okay, kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh ni, apa berlaku pada dia? Apa dia? Gempa. Unta. Oh, unta. Ingat unta sahaja ya Kak Som. Unta tu datang daripada mana? Tak ingatlah ya unta datang daripada mana. Okey, kita lihat begini. Kaum Nabi Saleh ini, mereka juga antara kaum yang tidak menyembah Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ya utuskan kepada mereka dengan seorang nabi dari di kalangan mereka sendiri yang bernama Saleh. Yang kita kenalilah ya, Nabi Saleh. Jadi boleh lihat ya ayatnya dalam surah Al-A'raf ayat 73 hingga 79. Ayatnya panjang cerita. Bukan ayat itu saja, bukan surah ini saja, tapi ada banyak surah yang menceritakan tentang kaum Nabi Saleh ini. Namun antaranya, mungkin dapat dicatat, kemudian nanti boleh dilihat secara penuhnya, iaitu surah Al-A'raf ayat 73 hingga 79. Saya nak ringkaskan kisahnya begini, kaum Nabi Saleh ini, iaitu kaum Thamud. Mereka tidak mahu beriman kepada Allah. Jadi ada pada satu ketika Nabi Saleh dalam satu tempatnya, dia berdakwah lah kan. Mereka kata kepada dia, kalau engkau boleh minta Tuhan engkau keluarkan seekor unta betina. Dia minta secara spesifik, dia tak kata sebarang unta. Tapi dia sebutkan dengan ciri-cirinya. Unta betina, bagaimana keadaannya, yang banyak lemaknya dan sebagainya. Daripada batu yang ada dekat belakang ini, kita akan beriman dengan engkau. Mereka kata gitu kepada Nabi Saleh. Jadi Nabi Saleh tanya, betul? Kalau betul-betul Allah keluarkan unta daripada batu ni, agak-agaklah unta keluar daripada sini. Ya? keluar unta daripada batu ni kan? Nabi Saleh kata, betul nak beriman? Ya, kita akan beriman. Baru betul engkau ni seorang Nabi. Begitu keadaannya. Jadi Nabi Saleh dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir ada jelaskan. Nabi Saleh dia pun solat, minta kepada Allah supaya perkenankan tentang hal itu terjadi. Memang benar, Allah keluarkan unta daripada batu tersebut. Sebab itu unta ini dipanggil sebagai Naqatullah. Unta dari Allah. Sebab cara
Unta tu bukan kerana ada unta jantan, unta betina, kemudian lahirnya unta betina ni kan, bukan begitu. Tetapi Allah keluarkan dia dari batu tersebut. Penduduk ataupun kita kata kaum Thamud ini agak-agak beriman ke tidak masa tu? Ini manusia kan? Keadaan dia. Mereka tak beriman. Yang beriman hanya segelintirnya sahaja. Yang betul-betul, oh betul lah, dia ni seorang Nabi. Ada yang beriman. Bukan saya kata tak ada yang beriman. Ada yang beriman. Tetapi kebanyakannya tidak beriman. Mereka tak terima. Dan Nabi Saleh kata apa? Unta ini ada haknya. Mereka ada tempat pengairan, tempat minum air tu kan. Jadi Nabi Saleh kata apa? Seharian unta ni minum, seharian nanti barulah unta-unta kalian minum. Begitu, dia bahagi giliran. Kaum Thamud ni, kita nampak ya, dahlah tak beriman. Lepas tu tamak, dengki. Untanya seekor je ni. Dia tengok unta ni pelik. Minum air satu hari, besar gitu kan. Dia geram lah kan unta ni. Geramnya unta ni, dahlah unta kita tak dapat minum hari ni. Dahlah dia minum seekor-seekor kat situ, besar pula dia macam tu. Mereka ni geram. Kan tak puas hati. Kalau boleh tak nak langsung unta Allah ni atau unta Nabi Saleh ni minum. Jadi mereka buat satu konspirasi untuk menyembelih unta tersebut. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah kata apa? Mereka menyembelih unta itu. Bila mereka sembelih unta ini, Nabi Saleh nampak unta tu dah terlentang bukan sembelih. Mereka kata apa kepada Saleh? Fa'tina, datangkan kepada kami azab yang telah Tuhan engkau janjikan. Kalau betul-betul engkau ni di kalangan para rasul. Mereka ni mencabar. Sebab Nabi Saleh sama juga dengan Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain, dakwah mereka ini satu, ingatkan tentang Allah. Ya. Kedua, ingatkan tentang azab Allah. Tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Dan umat-umat ini, mereka menafikan tentang hari kebangkitan tersebut, bahkan mencabar azab Allah. Saya tanya gini, adakah pada masa itu Allah paksa mereka untuk beriman? Allah tak paksa. Siapa nak beriman, beriman. Siapa yang tak nak beriman, itu terpulang. Ya. Tetapi bila masanya datang azab Allah itu, bila keadaannya mereka telah melampaui batas. Kalau mereka tak ganggu unta itu, sebagaimana perjanjian yang telah termeterai antara mereka dan Nabi Saleh, bagi saya mungkin tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi kerana di sini Allah nak ingatkan kepada kita, jangan sesekali mencabar kuasa Allah. Tanya mana azab Allah, tak datang pun. Macam tu kan? Mana aku tak solat, tak ada apa-apa pun. Ada kita, kalau konteks kita lah ayatnya begitu. Aku tak solat. Okey, aku tak solat, tak ada apa-apa pun. Kaya je aku ni. Kaya je aku ni. Engkau solat hari-hari. Miskin je aku tengok engkau ni. Mungkin ada orang kata begitu keadaannya. Kita lihat begini. Kaum Nabi Saleh tu tadi kan. Kaum Thamud. Mereka sembelih unta itu. Dan Nabi Saleh kata apa? Kalian balik ke rumah kalian. Tunggulah selama 3 hari. Allah akan turunkan azab kepada kalian. Mereka ni tak takut. Ya, saya kata mereka tak takut. Dalam Al-Quran, Allah ceritakan. Mereka bahkan tunggu selama 3 hari tu, bila azab Allah nak turun. Boleh tunggu tau. Kalau kita macam nak lari rasanya, boleh tunggu. Hari yang pertama, ya, kalau baca dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir, beliau menjelaskan pada hari yang pertama berlalu, wajah mereka ni berubah menjadi kekuning-kuningan. Wajah mereka berubah. Mereka tengok muka kuning muka kau. Muka aku kuning, muka kau pun kuning juga. Macam itu kan. Tapi itu, dia tak menjadi penyebab mereka ni rasa takut. Kalau kita kan, kita rasa, oh ini memang petandanya lah. Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan azab. Masuk pada hari yang ketiga, dijelaskan dalam sebuah riwayat bahawa wajah mereka sudah berubah menjadi kemirah-mirahan. Mirah-mirah ni bukan jadi macam Aisyah Humairah, bukan begitu. Kan mirah-mirah pipi dia, bukan gitu. Tapi kemirah-mirahan dah warna merah ni, maknanya ada sesuatu yang akan berlaku. Namun itu juga tidak
membuatkan mereka rasa takut. Masuk pada hari yang ketiga yang dijanjikan oleh Nabi Saleh kepada mereka. Dalam riwayat menyebutkan bahawa wajah mereka sudah berubah menjadi kehitam-hitaman. Mereka ni keluar cari mana azab Allah ni. Tak ada apa-apa pun. Gitu keadaannya. Mana azab Allah ni? Tunggu, mana si Soleh ni kata nak ada azab ni? Keadaan yang begitu. Ketakutan langsung tidak ada. Maka di sini kita lihat. Pada yang tadi kan saya sebut surah Al-A'raf ayat 73 hingga 79. Berkenaan dengan azab Allah itu secara spesifiknya terdapat pada surah Al-A'raf ayat 77. Surah Al-A'raf dalam ayat yang ke-77. Di sini ya, Allah jelaskan. Fa'aqarun naqata wa'atau ana amri rabbihim. Wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna. In kunta minal mursalin. Wahai Saleh, mereka kata, datangkan kepada kami apa yang telah engkau janjikan jika sekiranya engkau di kalangan orang yang benar. Benar-benar seorang Rasul utusan Allah. Itu yang tadi saya ceritakan. Nabi Saleh kata kepada mereka, tunggu selama 3 hari, yang akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada mereka dengan gempa yang begitu dahsyat. Azab yang Allah berikan kepada mereka, gempa yang begitu dahsyat, yang menyebabkan mereka mati pada waktu itu juga. Ini azab yang Allah berikan ke atas kaum Thamud, iaitu kaum Nabi Saleh tersebut. Baik, seterusnya kita ada kaum Ad. Kaum Ad. Kaum Ad ni siapa? Kaum Ad, nabinya siapa? Kak Mida? Kaum Ad. Ya? Tak dengar? Nak kena bangun. Kaum Ad, Nabi Hud. Betul? Kaum Ad, Nabi Hud. Okey. Kak Som ada... betul lah. Betul lah. Memang betul lah. Saya saja ya tu. Nak bagi orang fikir kan. Kalau saya seorang fikir, penat saya. Okey, tak adalah guna. Okey, yang keempat. Kita ada kaum Ad. Okey, Nabi Hud. Kaum Ad ialah kaum Nabi Hud. Mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan satu kekuatan yang luar biasa. Maknanya postur tubuh mereka ni besar. Ya, kaum Ad ni, dan mereka ada kekuatan. Daripada kekuatan itu, Allah kurniakan kepada mereka dengan satu kemahiran. Kita panggil sebagai kemahiran seni bina. Yang mereka mampu membina rumah daripada bukit. Gunung ganang mereka pahat, jadi rumah. Lantaran kekuatan yang mereka miliki, yang Allah berikan kepada mereka. Tapi mereka ni jadi umat yang orang kata tak kenal diuntung. Begitu. Mereka meninggalkan penyembahan Allah, lalu berubah kepada penyembahan berhala. Jadi Nabi Hud datang, Allah utuskanlah ya. Nabi Hud ni di kalangan kaum itu jugalah. Allah utuskan Nabi Hud ini untuk bawa mereka ke jalan yang benar. Boleh rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 69 dan surah Al-Fajr ayat 6 hingga 8. Okey, saya tak bacalah ya ayatnya, nanti panjang jadinya. Jadi cuma dapat dicatatkan di situ Al-A'raf ayat yang ke-69 dan surah Al-Fajr pada ayat yang ke-6 hingga 8. Jadi kaum Nabi Hud ini
Nabi Hud ingatkan kepada mereka dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan dari sudut kekuatan, dari sudut kemahiran mereka yang mampu untuk membina rumah-rumah daripada bukit, daripada gunung ganang itu tadi kan. Yang mana semua itu tidak ada pada kaum yang sebelumnya. Kalau kita lihat daripada kaum Nabi Nuh, penduduk ras kapal kaum Samud, hatta pada zaman Nabi Adam sekalipun, kekuatan itu tidak dimiliki oleh mereka. Tapi Allah kurniakan kekuatan ini kepada kaum Ad tersebut. Namun hal itu menyebabkan mereka orang yang lalai dan mengingkari nikmat Allah. Sehingga kelalaian dan keingkaran mereka menyebabkan mereka menyembah bukan selain Allah. Maka di sini kita lihat, okey, dalam surah Al-Haqqah pada ayat yang ke-6 hingga ke-8, Allah ceritakan apa yang berlaku ataupun ancaman azab yang berlaku kepada mereka sebab mereka juga sama sebagaimana kaum Thamud dan juga kaum Nabi Nuh itu tadi. Mereka minta supaya didatangkan azab ke atas mereka. Mereka cabar Nabi Hud untuk datangkan azab itu ke atas mereka. Jadi dalam surah Al-Haqqah pada ayat yang ke-7 hingga ke-8 diceritakan kepada kita Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan angin ribut yang kencang memusnahkan apa yang mereka miliki. Ataupun kita kata memusnahkan diri mereka sendiri. Jadi mereka mati bergelimpangan kerana angin kencang yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atas mereka. Baik, seterusnya kita ada Firaun di sini. Okey, Firaun, siapa yang tak kenal Firaun? Siapa tak kenal Firaun angkat tangan? Tak ada yang angkat tangan ya? Maknanya kenal sungguh Firaun ni. Betul-betul kenal Firaun ni. Maknanya kisahnya masyhur lah ya. Kita tak pertikaikan lagi dah kisahnya. Bagi saya semua, ramai antara kita yang tahu bagaimana kisahnya. Yang akhirnya apa yang Allah timpakan kepada dia? Masuk dalam laut. Allah tenggelamkan dia bersama dengan para tenteranya di dalam laut. Okay, saya tak nak cerita panjang-panjang ya tentang Firaun sebab semuanya jelas tentang hal itu. Seterusnya wa ikhwanul Lut. Ikhwanul Lut di sini disebutkan sebagai kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut. Sekejap ya. Saya kena tandakan dulu, nanti kan saya pula yang confuse. Okey, kaum Nabi Lut, apa yang mereka lakukan? Suka sesama jenis. Ya, suka sesama jenis. Lelaki suka lelaki. Ada perempuan dia tak nak, dia nak lelaki juga. Macam itu keadaan dia. Jadi dalam hal ini, Nabi Lut ingatkan kepada kaum dia. Tinggalkan kekejian. Sebab ia perkara yang keji. Dia tinggalkan perkara itu. Namun mereka tidak mahu, mereka ingkar, itulah yang menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala menebalikkan bumi mereka. Kalau kita rujuk dalam surah Hud ayat yang ke-82, okey, boleh catatkan surah Hud ayat yang ke-82, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Ketika telah datang urusan kami, maksudnya satu azab yang telah kami tetapkan kepada mereka. Kami jadikan 'aliyaha safilaha, iaitu bumi mereka terbalik. Atas ke bawah, bawah ke atas. Terbalikkan begitu. Kemudian bukan itu sahaja. Dalam ayat ini menyebutkan kepada kita wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud. Dan kami hujani mereka dengan batu-batu dari tanah yang terbakar. Kami hujani mereka, hujan turun. Tapi bukan hujan. Dia adalah batu-batu daripada tanah yang terbakar. Yang mengenai setiap daripada mereka. Disebutkan bahawa setiap batu tu ada nama mereka. Allah letakkan nama mereka dan batu tu akan kena pada orang yang tepat. Beserta dengan nama-nama yang telah tercatat pada batu daripada yang diperbuat oleh Allah daripada tanah yang terbakar itu tadi.
Sebab tu mereka ni hancur musnah, tidak ada meninggalkan satu, kita kata tempat itulah, tempat tu tidak menjadi tempat yang boleh dihuni sampailah sekarang ini. Baik, seterusnya kita lihat di sini, ada satu kaum di sini Allah sebutkan pada ayat yang ke-14, wa ashabul aikah, iaitu penduduk Aikah. Penduduk Aikah siapa? Siapa ingat? Penduduk Aikah, nabinya? Kak So? Ada tapi tak ingat. Memanglah ada tapi tak ingat. Ingat, kakak ingat? Tak ingat? Nabi Syuaib. Okay. Penduduk Aikah ni adalah penduduk ataupun kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib, kenapa dipanggil sebagai Ashabul Aikah? Di Ashabul Aikah ni nama sebuah pokok. Nabi Syuaib Allah utuskan di Madian tempatnya. Okey, di Madian. Jadi di Madian ini ada sebatang pokok yang namanya Aikah yang dikelilingi oleh taman-taman, kebun ya. Jadi mereka sembah pokok ini. Sebab itu dipanggil sebagai Ashabul Aikah. Dan satu kurniaan yang Allah berikan kepada Ashabul Aikah ini, ataupun kita kata kaum Nabi Syuaib ini, ialah mereka ada kemahiran dari sudut berdagang. Kemahiran mereka dalam perdagangan tersebut tidak menjadikan mereka orang yang amanah. Mereka sentiasa menjadi orang yang menyusahkan orang di sekitar mereka. Antara yang mereka lakukan ialah secara jelas. Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka suka menipu dalam timbangan. Minta, dia charge mahal tau. Okey, 1 kilo bawang ni, 1 kilo bawang berapa ya satunya? Saya tanya, 1 kilo bawang berapa satunya? Tak tahulah ya, saya tak beli 1 kilo bawang. Okeylah, letak berapa dolar sekarang? Harga pasaran ni, ini tepung. Buat kek kan? 1 kilo tepung berapa kat ini? $2.50. Macam murah. $2.50 lah. Okey, kita minta 1 kilo tepung, $2.50 kita kata. Tapi orang ini, dia kata, okey $4. Tapi adakah dia bagi 1 kilo tu? Tak. Kaum Nabi Syuaib ini, kita bayar lebih. Contoh kita bayar $4, tapi dia cuma bagi setengah kilo je. Ini dahsyatnya. Kaum Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib berdakwah. Nabi Syuaib kata kepada mereka, tinggalkan perbuatan ini. Sebab kalian ni menyusahkan orang lain. Harga nak mahal, bayar mahal. Tapi tak dapat setimpal dengan apa yang sepatutnya mereka dapat. Mereka menyusahkan orang lain. Kan? Mereka ni jadi orang yang... Mereka menjadi orang yang mana... Disebutkan juga dalam Al-Quran, dia suka tahan orang yang berada di jalanan ini dan dia minta duit kepada orang-orang ini. Okey? Kita lihat begini. Ashabul Aikah, mereka tak nak dengar apa yang didakwahkan oleh Nabi Syuaib. Bahkan mereka ni nak usir Nabi Syuaib daripada Madian. Tetapi sebelum itu berlaku, ya, Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada mereka dengan azab, iaitu apa yang Allah timpakan kepada mereka, fa akhazathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Surah Al-A'raf ayat 91. Maka kami timpakan azab ke atas mereka, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada mereka dengan satu keadaan, kita kata gempa jugalah ya, iaitu tempat mereka tu menjadi gegak gempita disebutkan, dan mereka mati dalam rumah masing-masing. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 91. Dan seterusnya kita ada lagi satu di sini disebutkan dengan kaum Tubba'. Kaum Tubba' ini adalah kisah yang juga kita kata tidak masyhur sebagaimana penulis itu tadi. Okey, dan ia juga disebutkan pada 2 tempat dalam Al-Quran, yang mana satu lagi disebutkan dalam surah
Sekejap ya. Saya lupa lah nak salin. Maaf sekejap. Saya cari kejap. Surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan ayat yang ke-37. Jadi dua tempat lah di sini. Allah sebutkan tentang kaum Tubba. Satu surah Qaf tadi ayat yang ke-14. Lagi satu ialah surah Ad-Dukhan ayat yang ke-37. Okey, baik. Dalam surah Ad-Dukhan pada ayat yang ke-37. Dalam ayat ini secara spesifiknya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan tentang hari kebangkitan. Kalau bacalah ya nanti secara penuhnya surah Ad-Dukhan ayat ke-37 itu nanti, Allah ceritakan tentang hari kebangkitan iaitu hari kiamat. Lalu Allah ingatkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan kaum Tubba. Kaum Tubba ini, saya nak kisahkan secara ringkasnya ialah mereka ini adalah di kalangan keturunan Sabak. Tubba adalah gelaran bagi raja mereka. Okey, Tubba adalah gelaran bagi raja mereka. Jadi keturunan kaum Sabak ini ataupun disebutkan sebagai satu tempat yang terletak di Himyar, di Himyar daripada keturunan kaum Sabak, raja mereka digelar sebagai Tubba. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan satu nikmat daripada sudut kita panggil macam mana kebun yang begitu melimpah ruah dengan tanam-tanaman. Nikmatnya dikatakan sehingga kan pada masa itu kalau rujuk dalam pentafsiran yang diberikan oleh Imam Ibn Kathir, dia kata wanita-wanita pada zaman itu, kan kita zaman-zaman dulu kan suka letak bakul dekat atas kepala kan, untuk ambil makanan letak. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka ni tak perlu untuk petik buah tu masuk dalam bakul. Mereka jalan dekat kebun mereka, buah tu jatuh dah. Dalam bakul tersebut. Dia punya cerita, Ustazah cerita dia. Tapi ni disebutkan dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir lah, bukan cerita saya ya. Jangan tiba-tiba Ustazah kita tu dia create cerita dah macam cerita macam cerita fairy tales lagi cerita dia. Tak, bukan gitu. Tapi begitulah yang dijelaskan oleh para ulama keadaan kaum Sabak ini. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka dengan sedemikian rupa. Dan mereka ni ada bina satu empangan. Empangan itu penuh dengan air yang bersih yang menjadi sumber mereka ini melangsungkan kehidupan mereka. Itu air menyebabkan bumi mereka tak kering kerana empangan tersebut. Tetapi mereka ni jadi orang yang lalai. Hingga Allah Subhanahu Wa Taala pecahkan empangan itu. Okey, boleh rujuk dalam surah Sabak. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ada tetapkan satu surah yang khusus namanya surah Sabak yang menceritakan tentang kaum ini. Tapi kalau kita kata Tubba tadi, Tubba adalah nama raja mereka. Sebab itu Allah ingatkan secara ringkas dalam surah Qaf di sini bagaimana kaum Tubba. Allah hancurkan mereka kerana kelalaian yang ada pada diri mereka yang tidak mahu menyembah Allah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kepada mereka dengan nikmat yang sedemikian rupa. Jadi di sini kita berbalik kepada perbincangan dalam kitab kita. Kerana itu Allah membinasakan mereka dengan pelbagai bentuk kebinasaan. Demikianlah Allah menetapi ancamannya kepada orang-orang derhaka itu. Sebagaimana yang disampaikannya melalui para rasul. Baik, muka surat yang berikutnya, demikianlah penjelasan Allah mengenai nubuwah para rasulnya dan nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang mengabarkan kisah umat-umat terdahulu tanpa mempelajarinya dari seorang guru dan tanpa membacanya dari sebuah kitab. Tapi Nabi SAW
mampu memberitakan semua itu secara terperinci dan sesuai dengan pemberitaan Ahlul Kitab. Kita lihat di sini, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, dia beritahu kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang pelbagai azab, ancaman yang Allah timpakan kepada umat-umat yang terdahulu kerana mereka mengingkari hari kiamat. Mereka mengingkari hari kebangkitan yang Allah buat dengan sekelip mata sahaja. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW ceritakan kepada kita dengan fakta yang jelas. Sebagaimana juga yang terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Untuk membuktikan kepada kita ini adalah satu bentuk nubuwah kenabian yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda tak baca kitab-kitab yang dulu. Nabi tak baca kitab-kitab yang terdahulu. Nabi tidak ada gurunya. Sebab tu tadi Imam Ibn Al-Qayyim kata tanpa guru. Tidak ada yang menyampaikan kepada baginda di kalangan manusia. Nabi peroleh semua kisah-kisah ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quranul Karim yang kita baca ialah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bentuk kekuasaan yang Allah nak tunjukkan kepada kita. Setiap sesuatu yang terkandung dalam Al-Quranul Karim membuktikan kepada kita bahawa tidak ada yang mustahil tentang Allah. Sejak dulu lagi, apa-apa perkara yang berlaku, ya Allah tetapkan, Allah timpakan kepada mereka ini azabnya. Adakah itu mustahil? Tidak mustahil. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala timpakan azab ke atas mereka? Antara sebabnya kerana mereka mengingkari hari kebangkitan dan hari kiamat. Itu antara sebabnya. Di sini, saya nak tutup. Saya tak nak baca sampai habislah. Ya. Walaupun kita kata ada lagi perenggannya di situ. Saya nak kata beginilah. Keseluruhan daripada perbincangan kita pada pagi ini tentang umat-umat yang terdahulu, kita bincangkan daripada kaum Nabi Nuh, penduduk Ras, kaum Thamud, kaum Ad. Kita ada Fir'aun tu tadi kan. Kita juga ada kaum Nabi Lut. Ya, kita ada kaum Ashabul Aikah, kaum Nabi Syuaib. Dan kita juga tadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang kaum Tubba, iaitu kaum Sabak. Yang mana raja mereka adalah dipanggil sebagai Tubba. Kita lebih-lebih lagi sekarang bulan Ramadan kan. Dah berapa juzuk dah Kak Som? Oh, tiba-tiba attack dia. Dah berapa juzuk dah Kak Som? Ha? Terperanjatnya. Ha? Dengar berapa juzuk? Dah berapa juzuk dah? Tak payah sebutlah, tak apa. Saya saja je tanya. Sebab kita masing-masing ada kekuatan kita, ada kemahiran kita untuk membaca Al-Quran. Ada orang laju. Oh, Ramadan pertama dah khatam dah Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ada orang begitu. Yelah, ada orang boleh khatam satu hari. Kan? Saya tak nafikan. Para ulama terdahulu, ada yang khatam Al-Quran setiap hari dalam bulan Ramadan. Ya, ada setiap 3 hari tu dah khatam Al-Quran. Memang ada seminggu sekali. Kita mungkin ambil sebulan sekali lah ya. Sebulan sekali. Sebulan sekali tak salah, setahun sekali bulan Ramadan. Macam itu keadaannya. Sebulan sekali, ya sebulan sekali. Tapi bulan Ramadan je Ustazah, bulan-bulan lain tak tahulah ya, begitu. Namun, satu poin yang nak saya tekankan di sini. Kita sebagai seorang muslimah, ya, dalam keadaan kita membaca Al-Quranul Karim, pastikan kita bukan hanya orang yang celik matanya tetapi celik hatinya. Bukan saja celik mata tapi celik hatinya. Celik mata maksudnya apa? Kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran kan? Tapi bagaimana hati kita? Adakah hati kita turut membacanya? Yang menyebabkan hati kita ni memikirkan setiap baris ataupun bait ayat Al-Quran yang termaktub pada setiap helaian yang kita baca itu tadi. Adakah begitu keadaannya? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-46, Allah kata apa?
Allah perintahkan kita ni muslimah supaya kita ni berjalan di atas muka bumi ini. Afalam yasiru fil ard. Allah kata, tidakkah mereka, iaitu tidakkah kita ni jalan di atas muka bumi ini yang menyebabkan kita jadi orang yang bagaimana? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Agar kita ni menjadi orang yang mana hatinya memikirkan tentang kekuasaan Allah. Dan berjalan di sini tak semestinya kita kena keluar daripada rumah kita, kita kena tengok langit ataupun kita tengok apa yang ada di sekitar kita. Bukan begitu. Tetapi dengan membaca Al-Quran itu sendiri, ia sebenarnya boleh menyebabkan kita menjadi orang yang hatinya berfikir. Qulubun yaqiluna biha, hati yang memikirkan tentang setiap apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dan juga Allah kata apa? Aw azanu yasma'una biha. Atau telinga yang mendengar. Seterusnya Allah ingatkan pada kita di akhir ayat ini. Allah kata apa? Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya yang buta itu bukan pandangan kita. Bukan mata kita. Tetapi walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi yang buta itu adalah hati yang terletak pada dada kita ini. Yang mana kita tak mampu nak buka dia. Kita nak berlapang dada dengan hati kita ini menerima setiap kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Begitu situasinya kita ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Ramadan kita pada kali ini, kita usaha untuk jadi muslimah yang mana hatinya sentiasa terbuka. Untuk menerima setiap kebenaran yang ada dalam Al-Quranul Karim. Bukan hanya menjadi sebuah kitab yang kita baca setiap hari. Yang kita nak khatamkan, yang kita nak kejarkan khatam Al-Quran itu bukan gitu. Memang betul kita nak jadi seorang muslimah yang sentiasa istiqamah dengan Al-Quran. Tetapi kita kena juga pastikan dalam keadaan kita konsisten dengan pembacaan Al-Quran itu, bagaimana hati kita, adakah hati kita turut membaca setiap bait ayat yang ada. Sehingga pada hari kiamat kelak, sebagaimana doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata apa? Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari kiamat. Yang mana pada hari itu tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak. Tetapi illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat itu kelak dengan hati yang selamat. Apa maksud hati yang selamat? Dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi menjelaskan kepada kita, hati yang selamat itu adalah hati yang mana bersih daripada sebarang penyakit-penyakit hati. Antara penyakit hati yang boleh masuk dalam hati kita ialah kesyirikan kepada Allah. Antara penyakit hati yang boleh masuk dalam hati kita menyebabkan hati kita menjadi hati yang tidak selamat adalah kedengkian terhadap orang yang ada di sekitar kita. Jadi Imam Al-Qurtubi ketika dia jelaskan ayat yang menyatakan bahawa orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan yang selamat, yang mana datang dengan hatinya, hati yang kita sebut qalbun salimun. Hati yang selamat itu adalah hati yang mana dia sentiasa berada dalam keadaan yang tidak mensyirikkan Allah. Dalam masa yang sama, dia hiasi hatinya dengan perkara-perkara yang jamilah, iaitu perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang cantik. Baru tepat keadaannya dia memiliki hati yang selamat. Dan kita nak memiliki hati yang sedemikian muslimah. Yang setiap harinya apabila kita berusaha melantunkan ayat Al-Quran, hati kita menjadi hati yang seindah-indahnya yang ada pada diri kita. Sebab itu Nabi ingatkan kepada kita, ingatlah dalam diri kita ini ada seketul daging. Jika ia rosak, maka rosaklah semuanya. Tetapi bila ia baik,
akan baiklah seluruhnya. Nabi kata apa? Ia adalah hati kita. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk terus-terusan istiqamah membaca Al-Quranul Karim, ya, sentiasa istiqamah dalam amal ibadah kita, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini, agar hati kita sentiasa hidup, agar hati kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa terbuka untuk menerima kebenaran demi kebenaran yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Baik, itu sahaja. Saya tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.